بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah wa rasulih. Qila summa maza? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah. Qila summa maza? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik? Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak amalan, amalan apa yang paling baik? Nabi kata, al-imanun billah wa rasulih. Nabi kata, nombor satu, kita kena percaya Allah dan Nabi. Tak usah bercakap tentang amalan lain, tak usah bercakap tentang bagi sedekah, tak usah bercakap tentang derma, tak usah bercakap. Nombor satu, imanun billahi wa rasulih. Kena beriman dengan Allah dan Rasul. Kalau kita bagi sumbangan 1 juta pun, tapi kita tidak percaya Allah, tak ada guna. Kalau sekiranya kita sanggup mati pun untuk nak mempertahankan satu-satu benda, tapi kita tidak percaya Allah, tidak guna. Maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, apapun asas kepada semua benda ialah kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Nabi. Kalau kita satu orang manusia yang apabila dibacakan ayat Quran kepada kita, kita kata sami'na wa ata'na, kita dah cukup baik. Kalau kita satu manusia yang apabila orang baca satu hadis Nabi SAW kepada kita dan orang bagi tahu dekat kita hadis itu sahih, kita kata sami'na wa ata'na, itu cukup baik. Pasal apa? Pasal nak meletakkan diri kita di kedudukan apa Tuhan kata, apa Nabi kata, kita percaya dan kita tak pertikai, bukan mudah. Maka apabila sahabat tanya Nabi, ayyul a'mali afdal, dalam banyak-banyak amalan, amalan apa yang paling baik? Nabi kata, imanun billahi wa rasulih. Kamu percaya Allah, kamu percaya Nabi. Itu paling baik. Qila summa maza? Sahabat kata, hak lain apa? Selain daripada beriman kepada Allah dan Rasul, apalagi amalan yang baik? Nabi kata, jihadun fi sabilillah.
Selain daripada itu, kamu sanggup apa sahaja pada jalan Allah. Kamu sanggup hilang nyawa, kamu sanggup habis duit, kamu sanggup habis tenaga, kamu sanggup buat apa sahaja. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup baik. Qila summa maza, sahabat tanya lagi, apa lagi amalan baik selain daripada beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan berjihad pada jalan Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur. Nabi kata, kamu buat haji dan haji kamu mabrur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa ramai manusia pergi haji tiap-tiap tahun. Itu saya kira umrah, kira haji. Berapa ramai manusia pergi haji tiap-tiap tahun. Malaysia mendapat kuota 28,000 orang. Iaitu 1% daripada jumlah penduduk Malaysia. Arab Saudi dia bagi kuota kepada semua negara berdasarkan kepada population penduduk. Malaysia ada 28 juta penduduk, 1% 28,000. 28,000 setahun, 28,000 orang dalam satu tahun pergi ke Mekah buat haji. Berapa orang bawa balik haji mabrur? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengetahui. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Nabi kata, kamu nak buat manasik haji, kamu nak buat ibadat haji, khuzu anni. Nabi kata, ambil daripada aku. Haji tidak boleh kita buat mengikut suka hati kita. Haji kita tidak boleh buat mengikut orang kata. Tetapi haji mesti dibuat mengikut yang Nabi kata. Maka orang yang buat keputusan untuk nak pergi ke Mekah, untuk nak buat haji, untuk nak buat umrah, dia kena pastikan dia pergi tu, dia buat macam yang Nabi tunjuk. Dia buat macam yang Nabi kata. Berapa ramai manusia pergi ke Mekah buat haji, buat umrah dalam keadaan teraba-raba. Tak clear. Dia tak clear nampak ni apa dia nak pergi buat ni. Dia tak nampak. Aktual ibadat haji tu macam mana? Dia tak nampak. Kursus haji dia pergi 3 tahun. Lagi 3 hari dia nak pergi buat haji. Dia bersembang, dengar satu benda, dia rasa dia tak tahu lagi. Satu orang habaq dekat dia, satu orang kata berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW ketika melontar. Nabi melontar di Jamratul Ula, 7 biji anak batu. Sebelum Nabi pi ke Jamratul Wusta, Nabi genjak api ke sebelah, Nabi berdoa. Dalam satu riwayat kata Nabi berdoa itu lama dia selama masa orang guna untuk baca surah Al-Baqarah. And then Nabi sambung melontar di Jamratul Wusta. Lepas tu Nabi pi ke tepi. Nabi berdoa. Lepas baru Nabi pi ke Jamratul Aqabah, hak ujung sekali, dan tidak ada doa. Nabi turun bercukong untuk nak bertahalul awal. Bila dia dengar benda tu, dia terkejut. Maksudnya dia tak pernah dengar benda tu. Sedangkan itu disebut di dalam hadis Nabi SAW. Kalau tak berdoa, adakah mencacatkan haji dia? Tak cacat. Tapi tak tahu tu tak berapa syok. Setidak-tidaknya kita sebelum buat keputusan untuk nak pergi buat haji, kita dah overview keseluruhan ibadat haji ni. Pada awal sampai habis macam mana. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji kamu dan umrah kamu kerana Allah. Allah suruh kita bila nak buat ibadat ini biar sempurna, biar cantik, biar elok dan sebagainya. Bila berada di bumi Arafah, tidak ada satu amalan khusus
Melainkan yang disuruh kepada hujjaj, kepada orang yang buat haji, yang doa ada di Arafah itu, disuruh dia supaya khusyuk, supaya tunduk hati kepada Allah. Itu aja. Berapa ramai orang yang wukuf di Arafah dengan cerita kedai kopi. Kita sampai di kemah Arafah malam. Pukul 10 malam kita dah doa ada di bumi Arafah. Waktu wukuf nak mula esok, tengah hari esok ni. Apa benda yang kita isi daripada pukul 10 malam kita sampai di bumi Arafah itu, sementara nak mai waktu zuhur, nak masuk waktu wukuf, sehinggalah lepas maghrib, lepas Isya baru kita nak tinggal Arafah, nak pergi ke Muzdalifah. Apa jemaah haji buat di kemah dalam tempoh masa yang selama itu? Sembang. Cerita politik. Sembang. Hal ehwal masyarakat, mengata, mengumpat dan sebagainya. Macam mana nak bawa balik haji mabrur? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, amat rugi orang-orang yang hidup pada zaman ini yang mempunyai kemudahan yang berbagai-bagai. Hari ini dengan smartphone, dengan apa semua, dalam tu boleh isi 30 juzuk Quran, dengan iPad, dengan Samsung Galaxy, dengan apa, alangkah baik kalau kita manfaatkan benda tu. Selama doa ada di bumi Arafah itu, buka telefon kita yang ada 30 juzuk Quran itu, baca. Pasal apa? Pasal kita belum tahu, kita ada tak peluang kedua untuk nak buat haji esok ni. Sekali hak dapat ni, buat yang terbaik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal janji daripada Nabi SAW kepada orang yang mendapat haji mabrur itu, bersih dia daripada dosa. Kayaumi waladathu ummuh. Dia bersih macam budak baru beranak keluar daripada perut mak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, lama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, dakhala al-masjid, fastalama al-hajar, summa mada ala yaminih, faramala salasan wa masya arba'an, summa ata al-maqam, faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, dia yang meriwayatkan hadis tentang haji ni ramai. Imam Syafi'i, hadis yang dia pegang tentang bab haji ini di antaranya ialah hadis Jabir bin Abdillah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dua imam ini menyusun keutamaan jenis haji. Nombor satu, Imam Syafi'i dan Imam Malik kata haji ifrad. Nombor dua, Imam Syafi'i dan Imam Malik kata haji tamattu'. Nombor tiga, Imam Syafi'i dan Imam Malik kata haji qiran. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Mekah Madinah, dia pun letak tamattu' nombor satu. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia letak qiran nombor satu. Di kalangan sebahagian ahli hadis, muhaddisin, dia pun kata qiran nombor satu. Benda ni tak selesai. Benda ni satu perbincangan yang tidak akan selesai. Maka semua ulama sepakat mengatakan jenis mana pun bagus. Cuma kecenderungan hati Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia kata ifrad paling bagus. Buat hak mana pun tak jadi cedera, tidak jadi satu yang merugikan, tak ada. Semua pun bagus. Cuma buat bagi elok. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, dia pegang hadis Jabir bin Abdillah. Pasal apa? Pasal satu-satunya riwayat yang detail tentang ibadat haji ni ialah riwayat Jabir. Pasal Jabir cerita
haji Nabi ini daripada Nabi keluar daripada Madinah. Kalau tuan-tuan rujuk balik riwayat Jabir di dalam Sahih Muslim, detail, halus. Daripada Nabi keluar rumah di Madinah ni, bergerak mai di mana Nabi niat apa, Jabir cerita semua. Nabi bergerak masuk ke Mekah, apa Nabi buat di Mekah, daripada mula Nabi masuk, Nabi doa, angkat tangan, kata angkat tangan, detail diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas, ada riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ada riwayat daripada Aisyah. Semua ni digunakan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i untuk mengatakan haji ifrad itu paling baik. Tiap-tiap seorang tu pula diperincikan oleh Imam Syafi'i. Dia kata pasal apa Jabir ini riwayat dia kuat, pasal riwayat dia detail. Pasal apa Aisyah ini riwayat dia kuat? Pasal Aisyah adalah satu orang yang siang malam dia duduk dengan Nabi. Dia tahu Nabi ini lebih daripada semua orang. Pasal Nabi banyak menceritakan dekat dia dan dia banyak meriwayatkan hadis Nabi. Pasal apa Abdullah bin Abbas ni bagus? Pasal dia memang satu orang yang terkenal, alim, warak dan faqih dalam hal agama. Pasal apa Abdullah bin Umar ni bagus? Pasal apa? Pasal dia tuntun unta Nabi SAW. Detail. Bukan sahaja matan hadis itu dia ambil kira, tetapi rawi yang meriwayatkan hadis tu, dia teropong tengok satu-satu. Siapa mereka ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis yang kita baca ni, kata Jabir, dia kata apabila Nabi SAW sampai Makkah, dakhalal masjid. Nabi masuk masjid dulu. Ini Nabi punya style. Nabi kalau dia musafir pun, dia balik ke rumah dia, bukan terus rumah. Masjid dulu. Sembahyang 2 rakaat dulu, baru balik rumah. Fastalamal hajar. Bila Nabi masuk saja ke dalam masjid, Nabi pi istilam Hajar Aswad dulu. Summa madha ala yaminih. Lepas tu Nabi bergerak ke kanan sikit, Nabi start tawaf. Dalam bab tawaf ni saja perbincangan dia berbagai-bagai. Perlukah tawaf itu ada niat? Itu satu perbincangan. Ulama mazhab 4 mengatakan bagi tawaf sunat wajib niat. Imam Syafi'i kata bagi tawaf haji ataupun bagi tawaf umrah dan sebagainya sunat niat, tetapi aku lebih suka kalau berniat, dia kata. Tapi tawaf sunat mesti kena niat. Ni aku niat tawaf sunat kerana Allah. Kena niat. Wajib niat untuk tawaf sunat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW mulakan tawafnya, tawaf umrah Nabi ini, faramala salasan wa masya arba'an. Nabi mulakan tawaf itu dengan berlari-lari anak untuk 3 pusingan yang pertama. Kemudian lagi 4 pusingan lagi Nabi berjalan. Ini detail hadisnya begitu. Maka disimpulkan oleh ulama semua, dia kata apa? Pasal apa? 3 laju, yang 4 lagi Nabi berjalan. Pasal apa? Sebahagian ulama kata kerana sebelum tu orang duk kata orang Islam ni apabila duk di Madinah mereka jadi tak sihat. Bila mereka mai ke Mekah, Nabi nak tunjuk kata orang Islam sihat, maka Nabi berlari. Lagi satu lagi kata apa? Dia kata bukan soal sihat tak sihat. Soalnya apa? Bila Nabi lari, kita kena lari. Bila Nabi berjalan, kita berjalan. Itu aja cerita dia. Kadang-kadang ibadat yang dibuat oleh Nabi SAW adalah ibadat yang unexplained. Dia kata satu ibadat yang tak boleh cerita. Orang tanya kita pasal apa ambil air semayang tu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Pasal apa dia tak suruh basuh ketiak? Pasal apa dia tak suruh? Pasal itu yang Nabi buat. Maka itu kita kena buat. Dia tak boleh nak terang bagi masuk dalam logik akal orang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu adalah ibadah ubudiyah. Satu ibadat yang kita disuruh abdi diri kepada Allah. Kalau A, A. Kalau B, B. Undang-undang negara buat peraturan kata, buat undang-undang kata, naik motor siang pun kena pasang lampu, siapa orang tak tanya?
Siang, suruh pasang lampu motor. Pakat pasang semua. Pasal bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sesuatu perintah, kita duk nak tanya pasal apa? Pasal apa lagu ni? Pasal apa lagu ni? Pasal apa orang Islam perempuan disuruh pakai tudung? Pasal neri depa neri padang pasir. Pasal neri depa ni sat lagi kalau debu elok pakai tudung supaya debu tak masuk dalam rambut depa. Tak perlu penjelasan. Kalau Allah kata macam tu, macam tu. Kalau manusia kata pun kita tak tanya banyak, pasal apa Allah kata kita nak tanya banyak-banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis itu, summa atal maqam. Lepas Nabi tawaf 7 pusingan. Tidak ada hadis yang menceritakan ada bacaan tertentu pada tiap-tiap pusingan tawaf, melainkan daripada rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ada hadis yang menceritakan Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu saja. Tidak ada riwayat yang kata baca apa, tak ada. Yang ada cuma daripada rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadah haji ni simple bagi orang yang mengaji. Duk mengapai sampai gantung buku di tengkuk, duk baca pusingan pertama nak baca apa, pusingan kedua nak baca apa. Pasal apa? Pasal duk pergi kursus haji, ustaz pergi kursus haji duk gempak depa suruh hafal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW selesai tawaf, dia berjalan menuju ke makam Ibrahim dan Nabi sebut, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu sabit daripada hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Perbincangan tentang sembahyang sunat 2 rakaat ni pun ada. Imam Syafi'i kata sunat sembahyang, sunat tawaf itu. Imam Ahmad bin Hanbal kata wajib sembahyang itu. Pasal tiap-tiap kali Nabi buat tawaf, Nabi sembahyang. Oleh kerana tiap-tiap kali selesai tawaf Nabi sembahyang, maka sembahyang itu wajib, dia kata. Cuma kalau dapat di belakang makam Ibrahim itu afdal. Kalau tak dapat di mana-mana di dalam Masjidil Haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW atal hajar ba'da raka'atain fastalamah. Sebelum Nabi pergi sa'i, dia pergi lagi sekali dekat Hajar Aswad. Dia istilam Hajar Aswad itu. Dan dia terus ke Mas'ah, ke tempat sa'i. Kata Jabir, wa azunnuhu qal inna safa wal marwata min sya'airillah. Dia kata Nabi SAW menuju ke arah Safa. Bila sampai di kaki bukit Safa, Nabi kata inna safa wal marwata min sya'airillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ibadat di dalam Islam. Ibadat mesti dilakukan mengikut seperti mana tunjuk Nabi SAW. Rukun Yamani, ni kita nak buat apa? Rukun Yamani. Kalau kita pergi ke Mekah hari ini sampai di Rukun Yamani, kita tengok kiswah ataupun kelambu Kaabah tu sengaja dilubangkan di penjuru itu. Balik tengok dalam internet pun boleh, tak payah pergi sana. Type Rukun Yamani, tulis image Rukun Yamani ke, foto Rukun Yamani ke, gambar Rukun Yamani ke, dia keluar. Rukun Yamani itu kelambu sengaja dilubangkan di situ. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk diistilam. Istilam ni maksud sentuh. Sebab Nabi SAW bila tawaf, bila sampai dekat dengan Rukun Yamani, dia istilam dengan tangan kanan dia. Istilam dan tidak kucuk. Baik, kalau sekiranya kita tak duduk dekat, kita tak boleh sentuh, daripada jauh nak angkat tangan ke tak ke, itu pun perbincangan di kalangan ulama mazhab. Sebahagian kata tak ada apa, dia selalu saja. Yang disunatkan cuma istilam, sentuh. Kalau tak boleh sentuh, tak payah isyarat. Satu pendapat. Imam Syafi'i kata, kalau tak boleh sentuh daripada jauh, kita angkat tangan sebagai isyarat, tapi tidak payah kucuk. Itu perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu saja pun kita tak faham betul-betul. Tapi kita pergi umrah 4 kali lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada demikianlah yang dikatakan ibadat di dalam Islam, dia tidak boleh buat ikut suka hati. Ikut macam mana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Tidak susah sebenarnya yang Nabi tunjuk. Cuma bila kita tak belajar betul-betul, kita jadi melakukan ibadat teraba-raba. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 297. Muka surat 297, Suratul Nahli, Makkiyah. Surah An-Nahli yang diturunkan di Makkah. Dia kata surah An-Nahli ini mempunyai 128 ayat. 128 ayat. An-Nahlu makna dia lebah. Lebah. Surah yang kita nak baca ni, dia akan cerita kepada kita tentang manfaat ataupun kebaikan lebah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu binatang yang membawa banyak manfaat dan membawa banyak nikmat kepada manusia, iaitu madu dia. Kita duk baca kitab Bahrul Mazi. Al-Mazi makna dia madu, honey. Bahru lautan, Bahrul Mazi maksudnya lautan madu. Madu itu diproduce oleh lebah. Setelah lebah ni pergi makan bermacam-macam manisan bunga, maka disamakan lebah itu dengan Quran. Al-Quran adalah satu kitab yang intipati dia diambil daripada campuran kitab-kitab yang terdahulu. Yang dah turun sebelum Quran ini ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada semua isi kandungan tu ada di dalam Quran, tetapi Quran inilah yang paling lengkap. Maka seperti mana lebah ni pergi ambil macam-macam manisan bunga dan akhirnya dia menghasilkan madu, macam itulah Quran. Dia ambil isi kandungan kitab-kitab lain, maka jadi Quran ni. Perumpamaan itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita nak baca nanti. Dan dia beritahu macam mana lebah pergi kutip manisan daripada macam-macam bunga dan menghasilkan madu yang boleh menjadi ubat kepada macam-macam penyakit. Begitulah Quran ini, dia menjadi ubat kepada segala macam penyakit yang ada di dalam masyarakat. Sejak daripada zaman Yunani dulu ni, perubatan, tuan-tuan pernah dengar dia panggil Ayurvedic. Sampai hari ini kalau pergi India, terutamanya di Kerala, mereka ada satu perkampungan besar Ayurvedic ni. So, kita di Malaysia hari ini kalau orang tak mau pergi hospital ambil ubat-ubat ni, dia pergi ke homopati. Ubat nampak serupa ya, semua bulat-bulat macam gula apa lagu tu. Pergi ambil, bawa dalam poket RM200. Dia tengok nak bayar, dia kata RM700. Terkejut. Dia kata ubat lelah pun serupa juga, ubat batuk pun serupa juga, semua serupa betul. Kalau ubat ni lain-lain, betul. Betul tak penting. Yang penting RM700 bayar mai. Itu alternatif kepada ubat moden. Demikianlah di India, dia ada alternatif kepada perubatan hospital, dia panggil ni Ayurvedic ni. Ramai orang kaya daripada satu dunia pergi di sana kerana nak mengubati penyakit kronik. Dengan izin Allah, ada yang baik, ada yang sembuh. Sejak daripada zaman tu, zaman Yunani, perubatan Ayurvedic ini, mereka menggunakan ubat berasaskan madu. Ini nak cerita ni. Maknanya bukan zaman lah ni, zaman dulu lagi dah orang dah tahu kata madu lebah ni
Ada ubat di dalam dia. Dan sampai hari ini, saintis yang ada zaman moden hari ini mengaku bahawa madu, honey itu merupakan ubat yang sangat efektif kepada macam-macam penyakit dan tidak ada side effect. Tidak ada kesan sampingan. Bahkan orang yang ada kencing manis, kalau sekiranya dia ambil madu nak buat ubat pada dos yang menasabah, insya-Allah baik. Ini kajian yang orang buat. Nak kata apa yang Allah sebut dalam Quran tu betul. Saya saja surf internet nak cari maklumat tentang benda ni. Dia kata pernah keluar dalam satu magazine, Weekly World News. Pernah keluar, dia buat kajian, dia satu keluaran dia tu cerita pasal manfaat, pasal khasiat madu saja. Dia kutip semua finding, semua dapatan yang diambil daripada kajian saintis seluruh dunia. Maka disenaraikan di antara ubat, di antara benda yang boleh digunakan madu untuk buat ubat ni, dia kata yang pertama arthritis, orang yang sakit apa? Tulang. Masalah gugur rambut. Sikat rambut keluar secekak botak. Dia kata ini madu ubat dia. Bladder infection dia kata. Bladder ni apa? Hempedu. Kan orang tu kena gall bladder, batu dalam hempedu apa tu. Ubat kepada jangkitan hempedu. Sakit gigi. Allah yarham ayah saya dulu, dia kata dia sakit gigi, Tok Wan saya bawa pergi jumpa bomok. Dulu mana dentist tak ada dulu. Bawa pergi jumpa bomok. Dia pergi tangkap kredit. Bawa rumah dia, duduk celah-celah bata tu, tangkap naik. Dia lenyek kredit tu di pipi ni. Belah mana orang sakit? Dia kata abang kata belah kanan. Dia lenyek keluar ulat. Dia kata keluar lah. Ayah saya kata sungguh hilang sakit lepas tu. Dia kata. Pasal apa? Psikologi. Ulat keluar lah. Macam orang resdung, dia berubat resdung. Dia buat apa, dia jatuh ulat, betul-betul, balik-balik tak bersin seminggu. Pasal apa? Psikologi. Kita percaya kata, betul ya, keluar dah ulat ni, aku sepatutnya baik. Pasal ulat dah keluar, baik. Saya sekolah pergi buat camping pengakar. Satu sahabat, budak Terengganu, pukul 3 pagi, dia nak buang ayam dekat Temple Park. Dia nak buang ayam daripada kemah tu, dia nak pergi ke anak sungai. Kat Temple Park tu, dia nak pergi, dia pijak sabut. Sabut melengkung tu. Dia pijak balik ni, ni pagut naik. Sabut, pijak balik ni pagut. Pagut, ular. Dia kata ular. Dia jatuh, dia kelupong. Habis semua kemah pakai bangkit pergi ke dia. Dia duduk pegang kaki sakit. Ular. Dengan torchlight apa suluh-suluh cari tak ada apa-apa. Yang ada sabut tu. Dia bertahan pijak sabut kot. Ngayang mata keluar semua. Tengok sabut, cari-cari bekas tang mana kena gigit, tak ada apa. Oh, sabut lah. Okey, bangkit elok. Psikologi. Dia percaya kata tu ulang, dia kelupong sakit, dia pegang kaki macam kena sungguh. Psikologi. Tapi yang kata madu ni bukan psikologi. Yang ni Tuhan kata dia ubat. Kolesterol, orang yang penyakit tak tahan sejuk. Dia kata orang yang menghadapi masalah ketidaksuburan, orang yang perut selalu jadi tak hadam, jadi tak elok dan sebagainya. Ini yang keluar dalam Weekly World News. Itu yang manusia, yang orang putih buat kajian. Ini hak kita nak baca malam ini yang Allah cerita punya. Yang kata madu ni apa khasiat dia. Masalah kita hari ni tuan-tuan, kalau abang kata Quran kata dia macam tak apa nak kemas tu. Bila abang kata ni hadis Nabi kata dia macam tak apa nak kejam elok. Bila abang kata no di Switzerland punya kajian dia asal keyakinan tu. Orang kita hari ni punya masalah. Bila dia bercakap Melayu saja dia dengar, okeylah boleh dengar. Tapi bila
Pedekah bahasa Inggeris bang sepatah dua dandan pembetin tempat duduk. Dia sedar. Maka bila kita bagi tahu kata surah An-Nahli ni nak cerita pasal madu, abang juga orang putih telah buat kajian dan mereka membuktikan madu tu betul-betul bagus. Barulah setengah daripada orang hari ni dia boleh menyawa lega. Dia kata betul. Kalau orang putih kata betul-betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jilu. Datang oleh kerjaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari kiamat. Daripada azab orang kafir dan nikmat orang yang beriman. Maka janganlah kamu minta supaya disegerakan akan dia ataupun didahulukan dahulu daripada waktunya. Ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita. Kiamat ni tentu akan jadi. Bila Tuhan aja yang tahu. Hampa jangan duk minta bagi cepat. Pasal apa tuan-tuan? Tuhan kata macam ni. Sebahagian daripada kita hari ni kadang-kadang sakit hati dengan musuh yang duk buat dekat Islam ni. Sakit hati tu terbit di mulut kita. Kita kata puak-puak ni kiamat, akhirat besok mereka tahulah apa hal mereka. Kita geram. Sakit hati tengok ke mereka hina Islam ni. Oh tuan-tuan, sakit hati tuan-tuan. Mereka hina Islam ni dalam keadaan mereka sedang. Kata apabila mereka hina orang Islam nanti marah. Mereka tahu. Tapi saja mereka hina. Cerita penghinaan terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad, bahkan sampai hari ini terhadap Allah yang menjadi Tuhan orang Islam ni, tak akan habis. Sekali jadi sekali kita naik darah. Sekali jadi sekali kita naik angin. Dan benda ni tidak akan habis. Marah kita kepada orang yang duk menghina agama kita ni, kadang-kadang sampai ke tahap kita kata mati dia tahulah apa dia dah buat. Geram. Allah Subhanahu wa taala beritahu, ata amrullah. Perintah Allah mai. Maksudnya apa? Kiamat akan mai. Fala tasta'jilu. Tu saduk kalau Tuhan kata. Orang yang buat kurang ajar dekat Islam, orang yang buat biadab kepada Islam ni, apa tu sahaja susah hati. Mereka tak boleh lari esok ni. Tak ada tempat pun mereka nak menyorok esok ni. Tuhan nak abang yang tu sebagai ubat kepada orang-orang Islam seluruh dunia. Tersebimbanglah. Siapa juga hari ni kalau dia bercakap atas nada menghina Allah dan Rasul dan juga agama Allah, dia tak boleh lari. Dia tak akan lepas daripada hukuman dia. Tuhan nak abang yang tu kepada kita semua. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada barang yang syirik mereka itu. Yakni kafir-kafir itu. Allah maha suci dia daripada disekutukan dengan apa-apa makhluk dia. Allah maha suci. Dia duduk pada kelas dia. Allah Subhanahu wa ta'ala duduk pada kedudukan yang siapa pun tidak boleh pi, bukan kata ting dia, nak pi duduk sama dengan dia pun tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang begitu. Bukan tandingan Allah. Ni segala sembahan orang kafir ni bukan tandingan Allah. Depa buat keluarlah duit banyak mana pun nak abang kata Tuhan depa tu hebat, bukan tandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunazzilul malaikatu birruh min amrih ala man yasha'u min ibadih. Turun, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat Jibril dengan bawa wahyu, iaitu tauhidkan Allah. Kerja Jibril ni daripada zaman Nabi dulu-dulu, daripada zaman Nabi Nuh dulu, Jibril itulah yang dia buat kerja. Sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril itulah yang dia buat kerja. Dan kerja Jibril daripada dulu sampai ke bila pun satu aja. Turun mai nak suruh Nabi yang dilantik habaq kepada umat dia. Kata Allah itu besar. Itu aja.
Bukalah syariat Nabi mana pun, bukalah kitab samawi mana pun, dia nak abang satu je. Kata Allah itu esa. Bila buka mulut abang kata Tuhan ada lebih daripada satu, ini tak betul. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala daripada suruh Allah atas mereka yang dikehendaki daripada segala hambanya, iaitu anbiya dan rasul. Siapa dia yang dilantik untuk menerima amanah daripada Jibril ni? Anbiya dan rasul. Kalau hari ini satu orang bagi tahu kata dia jumpa Jibril mai bawa turun satu wahyu dekat dia, karut. Pasal apa? Sebab nubuah, kenabian dan kerasulan sudah berakhir. Begitu. Firman Allah, an anziru, bahawa bertakutlah olehmu wahai nabi-nabi akan segala kapiak-kapiak itu. Beritahu dekat mereka, kata mereka tak akan boleh lepas daripada hukuman kalau mereka kekal dengan kapiak Allah Subhanahu wa taala, dengan engkar Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka akan kena azab jika tiada mau menurut apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian kerja nabi-nabi yang dilantik oleh Allah. Nah, abang yang tu aja kepada manusia ni semua. Kita tengok dalam Quran berapa banyak ayat cerita tentang manusia. Dia tak percaya dengan Quran. Dia tidak percaya dengan Rasul yang dihantar. Dan surah Al-Mulk, kita baca tiap-tiap hari. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari, surah Al-Mulk akan menjadi pertahanan dia di dalam kubur esok. Surah Al-Mulk, hari-hari kena baca. Dia akan menjadi lawyer kita. Dia akan mempertahankan kita apabila kita dah tak ada esok ni. Dalam surah Al-Mulk, Tuhan kata, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Tuhan kata kepada orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka masa di atas dunia, mereka kena azab neraka Jahannam. Tuhan, dia very straightforward, Tuhan ni. Atas dunia, hang engkar Tuhan, hang pergi neraka. Macam tu ya Tuhan. Dia tak ada pusing-pusing cakap banyak-banyak. Very simple. Atas dunia, kalau sekiranya hang engkar Tuhan, isu hang di neraka. Habis. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali hak paling buruk bagi manusia. Neraka tidak ada tempat yang lebih teruk daripada neraka. Atas dunia ni bagi kita penjara tu paling teruk ah. Itu bukan bandingan dengan neraka. Neraka lagi teruk. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Yang kata neraka ni, apabila manusia tu dicampak masuk ke dalam dia, bunyi neraka tu cukup menakutkan. Tiap-tiap kali dihumban masuk, bunyi neraka tu, tak tahu nak abang macam mana. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka tu macam nak pecah ni. Kerana marahnya dia kepada orang yang derhaka Tuhan ni. Dia marah ni, orang yang derhaka Tuhan ni, marah dia macam nak pecah dia tu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Tuhan kata apabila dilempak aja satu puak masuk,
penjaga neraka, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, tanya orang yang kena lempak masuk ni, alam ya'tikum nadhir. Dia kata hang ni, atas dunia dulu tak ada ke siapa-siapa piduk peringat hang tentang benda ni. Hang duk kampung mana dulu ni? Sebelum mati dulu hang duk negeri mana? Tempat hang duduk dulu tak ada siapa ke pernah piduk habang kata kalau bantah Allah kena masuk neraka? Dia tanya. Kampung mana hang duduk ni? Masjid hampa dulu tak pernah panggil orang mai baca Quran, baca hadis kah? Kawasan elit mana ni yang hang duduk ni sampai Quran hadis tak boleh nak tembus masuk ni? Penjaga neraka tanya orang yang dicampak masuk ni. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Jawab orang yang kena masuk neraka ni, dia kata tak, memang ada duk mai, sebulan sekali ada mai. Saya yang tak pergi. Ada, dia kata ada mai, dia kata Allah, masjid tempat saya ni gila sampai tiap-tiap malam dia duk panggil ceramah. Dia kata gila masjid ni. Dia kata puak jawatan kuasa masjid ni jakun lah, jakun. Dia kata pasal apa? Pasal tak tahu dia jadi lagu mana tu. Sampai tiap-tiap malam duk ceramah. Jakun betul puak ni. Dia kata. Macam tak pernah jumpa mikrofon. ada orang sian. Dia beli rumah. Masa dia beli rumah tu, rumah dia tu duduk depan padang permainan. Masa dia beli rumah tu, dia pergi di pemaju perumahan ni, dia tengok master plan tu, dia tengok okey surau tak ada cantik. Dia kriteria pemilihan rumah ni kira mau surau tak ada. Dia tengok dia tanya apa sales punya ni, surau tak mana? Daripada ingat dia ni bagus lah nak cari tu. Dia kata surau tak ada kata. Cantik. Cantik. Dia kata. Dia kata ni bagi depan padang ni, rumah saya depan padang ni. Cantik. Lepas dia duduk setahun, dapat peruntukan pejabat daerah, buat surau depan pintu rumah dia. Dia hangat, dia tak tahu nak apa. Hangat tak kira. Dia kata, mai buat depan rumah aku, dia kata. Bunyi bang tu, dia mendidih dalam rumah ni, dia tak boleh dengar bunyi bang ni. Yang kata ni, bunyi azan tu dia mendidih dalam rumah ni, mendidih dia. Dia kata aku sah pilih ni tanah ni pasal tak ada surau. Dia main buat depan rumah aku. Tuan-tuan, janganlah macam tu. Ni Quran duk cerita dekat kita ni, esok ni bila dah dihumban ke neraka, malaikat tanya dia. Dia kata apa? Dia kata sungguh, dia kata ada mai qad ja'ana nadhir, memang ada duk mai duk bagi tahu pasal Quran pada fakazzabna, tapi kami mendustakan dia. Mendustakan ni maksudnya apa? Lari. Ni malam ni ada kuliah, dia pukul 6 tadi siap-siap barang belah dah. Saat lagi pukul 10 orang balik, dia kira habis. Dia kata aku tak boleh dengan puak gila ni. Puak gila dia panggil masjid surau ni puak gila. Aku tak boleh dengan puak gila ni. Aku tak boleh sungguh, dia kata. Aku ni sampai tahap lah ni, aku tengok muka tu imam ni, aku tengok muka pengusi masjid ni, aku rasa macam nak rendam biskut kering bagi dia. Tuan-tuan. Na'udzubillah. Ada. Tak ramai. Dalam 1000 orang seorang. Orang macam ni. 1000 seorang aja. Hak seorang ni lah yang kesian ni. Bila malaikat tanya dia, dia kata ada duk mai duk bagi tahu fakadzabna, tapi kami tak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tak ada lah mai duk merepek ni Tuhan tak abang macam duk abang semua ni. Ni hak duk mai bercakap di masjid di surau ni depa ni lebih-lebih Tuhan tak abang macam tu pun. Ma nazzalallahu min syai'. Tak ada apa yang Allah buat turun satu benda pun. Depa ni aja duk mai lebih-lebih. In antum illa fi dalalin kabir. Tak adalah hang duduk di dalam sesat yang besar. Wa qalu, Tuhan kata dan berkata orang yang dihumban ke neraka ni, law kunna nasma'u aw na'qil. Kalaulah dulu ni kami dengar apa yang orang duk mai habang dan kami fikir benda ni, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tak duduk dalam neraka pada hari ini.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan cerita kat kita benda ni. Kalau awal Tuhan dah bagi tahu, tiba-tiba kita buat tak tahu, salah kita ke salah Tuhan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, annahu la ilaha illa ana fattaqun. Bahawasanya tiada Tuhan melainkan aku, yakni Allah, maka takutlah olehmu akan daku dengan junjung segala suruh dan segala tegah aku. Firman Allah, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Telah jadi, telah cipta oleh Allah akan segala 7 lapis langit dan bumi ini sebenar. Dia abang tu. Pasal apa Quran kena sebut kata bil haq. Ni cerita langit 7 lapis dan cerita bumi yang begitu punya hebat ni Tuhan buat sungguh-sungguh. Memang sungguh Tuhan yang buat langit dengan bumi ni. Pasal apa dia sebut bil haq? Pasal apa? Ada manusia tak percaya. Dia tak percaya ni Tuhan buat ni langit bumi ni. Dia kata benda ni memang dah ada dah. Dia kata memang apa yang Tuhan buat apa pula memang benda dah ada dah. Dia kata. Dia tak mau percaya kata Tuhan buat. Maka Tuhan bagi tahu dalam ayat ni khalaqas samawati wal arda bil haqq. Memang sungguh Tuhan buat langit dan bumi ni. Menunjuk atas wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Nak tunjuk kata Tuhan dia Maha Esa pada segala af'al, segala perbuatan dia. Dia buat langit 7 lapis, dia buat bumi hebat ni, tak nak minta tolong siapa. Tuhan tidak subkon benda ni kepada orang lain. Kita hari ni jadi kontraktor kelas A tapi tak buat apa pun. Projek kita pergi tangkap, tender dapat kat kita, lepas tu kita sub dekat asing mana suruh buat. Allah Subhanahu wa taala buat 7 lapis langit dengan bumi, dia tak subkon. Dia sendiri buat. Al-Quran kata fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Bukan Allah perlu 6 hari untuk buat, tapi saja Allah sebut. Pasal nak bagi tahu kata kerja buat langit bumi yang besar ini adalah kerja yang cukup besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada barang yang mereka itu syirik, iaitu mensyirikkan asnam. Asnam berhala dan juga Allah. Tak boleh. Allah Maha Suci daripada berhala yang disembah oleh orang kafir ni. Itu bukan Tuhan sebenar-benarnya. Firman Allah khalaqal insana min nutfah. Telah jadi Allah akan manusia itu daripada nutfah, yakni daripada setitik air mani, sehinggalah sampai manusia itu menjadi kuat, fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba manusia lawan bantah akan rasul, akan nabi, akan orang-orang yang saleh-saleh dengan kata tidak ada bangkit dari kubur. Manusia ni Tuhan bagi jadi daripada air mani hina. Tuan-tuan tengok dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi yadihi. Nabi satu hari duduk depan sahabat ni, Nabi ludah dia tapak tangan dia. Nabi ni duduk depan sahabat ni, basaqa yawman fi yadihi. Nabi ludah dia tapak tangan dia. Fa wada'a 'alaiha usbu'ah. Kemudian Nabi ambil jari tunjuk yang liuk ni. Hak Nabi ludah ni Nabi tunjuk. Ni. Summa qala Allah azza wa jal. Kemudian Nabi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Tuhan kata Bani Adam anna tu'jizuni. Tuhan kata wahai manusia, macam mana hampa nak kata aku ni lemah? Tuhan tanya. Nabi beritahu. Nabi kata Allah tanya manusia, macam mana hampa nak kata aku ni lemah? Wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Aku cipta hampa, Tuhan kata, aku cipta hampa semua ni macam benda ni. Aku cipta hampa ni daripada ayak mani, yang ayak mani tu lebih kurang sehina benda ni, sehina ayak liuk ni. Ayak liuk hina tuan-tuan.
Kalau kita marah dekat satu orang, benci dekat satu orang, kalau orang yang tak cukup beriman ni, bila marah dia benci satu orang, dia ludah. Ludah tu makna penghinaan. Ludah tu makna penghinaan, kecuali ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ludah Nabi. Kita tengok 2 kali jumpa dalam hadis. Sekali ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Dan bila dia dekat nak mati, dia pesan dekat anak dia. Dia kata kalau bapa mati, dia minta jubah hak Nabi pakai buat kapan bapa, minta Nabi imamkan sembahyang bapa. Kemudian bila mayat dia dah masuk dalam kubur dah, Nabi Nabi suruh buat naik balik, Nabi ludah sekali dekat dia. Itu bukan ludah hina. Ludah Nabi ni mulia. Sekali Nabi SAW apabila diminta mentahnikkan, kita kata belah mulut, Nabi dia ambil kurma, dia mamah-mamah dalam mulut dia cekak mulut budak tu, dia ludah masuk. Maka ayak liuk Nabi itu penuh keberkatan. Itu Nabi. Kita hari ini kalau ludah marah, kita lalu depan satu orang, berasa macam dia tengok kita, lepas tu dia ludah, kita tanya langsung. Yang dia ludah-ludah apa sebab? Tanya langsung. Mana kita rasa macam dia menghina kita. Maka dalam hadis kursi ni, Nabi kata apa? Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhan kata, Bani Adam, anna tu'jizuni. Tuhan kata, wahai manusia, macam mana hampa ni nak kata aku ni lemah? Wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Sedangkan hampa tu aku cipta daripada ayak mani sehina ni, macam mana ayak liuk ni, macam mana ayak ludah aku ni. Hatta iza sawaituka wa adaltuka, sehinggalah apabila aku jadikan kamu ni ada daripada hampa tak ada, aku jadikan hampa ada dalam perut mak hampa, keluar mai daripada perut mak hampa, wa adaltuk, dan aku bagi hampa jadi kuat. Kita ni daripada beranak keluar main ni, apa pun orang boleh buat dekat kita. Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita sihat, Allah bagi dekat kita ni kasih sayang mak pak kita, Allah bagi dekat kita peluang untuk belajar, Allah bagi dekat kita kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, Allah bagi dekat kita harta benda, Allah bagi dekat kita keluarga, Allah bagi macam-macam dekat kita. Tuhan kata, wa'adaltuk, tiba-tiba hang jadi kuat, hang jadi sombong. Wa masyaita baina burdaini walil ardi minka wa'in. Tuhan kata ni, hampa dah jadi kuat, hampa berjalan dengan baju-baju hebat hampa, sampai tapak kaki hampa boleh didengar orang. Nak amak sombong. Berjalan hentak kaki ni. Dalam Quran kata, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan atas muka bumi ni dalam keadaan kita rasa sombong. Jangan. Jalan rasa macam kita ada ilmu seorang, berjalan rasa macam kita ada duit banyak seorang, berjalan tak mau. Tuhan sebut dalam hadis kursi, Tuhan kata daripada hang tak ada, aku bagi jadi hang ada. Daripada ayat yang hina ni, aku bagi hang besar, aku bagi dekat hang apa yang hang mau. Tiba-tiba hang dengan pakaian hebat, hang berjalan dengan langkah yang penuh sombong. Fajama'ta wa mana'ta, hang himpun harta dan hang kedekut, tak bagi orang lain rasa. Hatta iza balagat taraqi, Tuhan kata sehinggalah bila sampai nyawa, sampai di taraqi, sampai di gargarah, duk tarik nak mati, duk tarik nak mati. Dalam keadaan macam tu, qulta atasaddaq, pada masa tu mulut hang kata apa? Ya Allah, boleh tak aku nak bagi sedekah sikit? Dalam keadaan tu, duk nampak dah malaikat yang kata malaikat maut dah dalam keadaan macam tu, hati tak ada ingat lain, fikiran tak ada ingat lain, ingat nak buat baik. Pada masa tu dia kata apa? Atasaddaq. Ya Allah, boleh tak bagi sikit time aku nak pergi bagi sedekah? Wa anna awanus sadaqah. Tuhan kata mana ada lagi dah masa untuk hang nak bersedekah pada masa tu.
Hadis itu riwayat Imam Ahmad dan ada di dalam riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dibawa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah manusia. Daripada ayak mani yang hina tu tiba-tiba jadi raja. Daripada ayak mani yang hina tu tiba-tiba jadi presiden. Daripada ayak mani yang hina yang tiba-tiba jadi menteri, jadi jenderal, jadi profesor, jadi ulama, jadi lawyer, jadi businessman yang berjaya, jadi billionaire, jadi saintis, jadi macam-macam. Lupa asal kejadian dia. Dalam surah Yasin kita ada baca, Tuhan kata apa? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Sadaqallahul Azim. Tu yang kata Yasin yang kita duk baca tu. Yasin yang kita duk baca, yang kita tak tahu makna tu. Tu cerita dia. Tuhan kata apa? Awalam yaral insan. Tidakkah manusia tengok anna khalaqnahu min nutfah. Kami buat dia, kami cipta dia daripada ayak mani. Hak jadi raja tu terlupa ke kata dia pun asal ayak mani? Hak jadi presiden tu terlupa ke kata dia tu asal ayak mani yang hina? Hak jadi menteri tu, hak jadi ulama besar tu, hak jadi businessman yang berjaya tu, yang jadi billionaire ni, lupa ke depa ni kata asal depa dulu ayak mani yang hina. Tuhan kata فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Tiba-tiba hari ini jadi musuh Tuhan yang terang. Musuh Tuhan. Bukan dia musuh dengan Nabi, bukan dia musuh dengan orang soleh, bukan dia musuh dengan manusia. Dia musuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebut benda ni dalam Quran. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Mereka boleh challenge Tuhan dalam keadaan mereka lupa asal kejadian mereka. Mereka bawa satu masalan, satu perumpamaan dalam keadaan lupa diri sendiri. Mereka kata apa? Man yuhyil izam wa hiya ramim. Dia kata orang yang dah mati, tulang belulang dia dah hancur luluh, macam mana dia nak hidup balik? Dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Dia kata kita ni masa hidup aja nak kena buat apa-apa, mati habis cerita lah. Itu nada bercakapnya. Kita ni hidup ni aja, kalau hang senang masa hidup ni hang senang lah. Kalau hang susah masa hidup ni hang susah lah. Dia kata habis mati tutup cerita, habis tutup buku. Beda tuan-tuan. Bagi kita orang Islam, mati tu baru nak buka buku baru. Kita orang Islam ni mati tu permulaan. Innal qabra, Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur tu adalah rumah mula bagi alam akhirat. Baru nak start cerita ni. Cerita apa? Cerita pembalasan. Dia bercakap ni, dia lupa. Dia kata orang mati ni mana nak hidup balik? Tulang dia pun dah hancur dah. Dia nak hidup macam mana? Dia duk bercakap macam tu. Cari ni lah kan orang takut tuan-tuan. Kalau baca ulasan-ulasan tentang hukum hudud ni takut. Kalau yang mengulas itu hati dia kunci satu, apa dia? Hukum ni hukum Allah, aku sokong. Tak apa. Tak, dia duk cakap benda yang macam-macam ni, hati dia duk kira tak mau satu. Yang ni takut. Hukum Allah. Allah suruh buat, kena buat. Itu saja. Tanggungjawab kita lah nak menyediakan keadaan untuk membolehkan pelaksanaan hukum itu. Itu tanggungjawab kita. Allah kena start dah.
Tu saya cakap banyaklah kena start dah panggil segala alim ulama cerdik pandai dalam bidang Islam dan hukum-hukum Islam, panggil mai duduk berbincang, rangkakan draft undang-undang, mengambil kira situasi di Malaysia macam mana, dalam masa yang sama wujudkan suasana yang kondusif di dalam masyarakat kita. Jangan sampai esok ada orang ditangkap dan nak dipotong tangan sedangkan dia ditangkap mencuri kerana lapar. Tu nak kena wujudkan suasana tu dulu. Semua orang dah dapat keselesaan dalam hidup dan sebagainya. Sekira-kira kalau dia mencuri bukan kerana dia lapar tapi kerana dia jahat, maka dia mencuri. Yang suara abang baru ni kena tangkap mencuri pasal lapar, mencuri makanan nak makan, kena hukum penjara. Allah yang mengetahui lah betul tak betul apa yang dia dakwa, dia ditangkap kerana curi makanan kerana lapar ataupun saja perangai jahat, maka dia mencuri. Allah saja yang tahu. Tapi tanggungjawab orang yang memerintah, dia kena menyediakan negara yang rakyatnya hidup selesa. Selesa maksudnya apa? Makan minum cukup, ada rumah tempat berteduh dan sebagainya, jamin suasana aman damai, keselamatan keamanan ada di mana-mana, itu kena buat. Semua dah cantik dilaksanakan hukum itu. Kalau sekiranya orang tu dia jahat, maka dia pergi merogol, maka dia wajib dijatuhkan hukum sesuai dengan kejahatan dia. Setelah kita kontrol segala media massa, tak pergi duk keluar gambar-gambar tak senonoh yang boleh merangsang nafsu orang, tu semua kena jaga dulu, baru boleh dijatuhkan hukum kalau orang itu jahat. Pokok pangkalnya hukum Allah itu mesti dilaksanakan. Bila itu kita usaha buat daripada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia ni bila dia lawan Allah, dia sampai ke tahap dia tanya Tuhan, ni yang kata nak hidup balik akhirat esok nak hidup macam mana? Sedangkan manusia ni dah mati, tulang pun dah hancur luluh, macam mana dia nak hidup? Tuhan kata, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Yang nak bagi hang hidup lepas hang mati, lepas hang hancur dalam kubur tu ialah Tuhan yang buat hang masa awal-awal dulu. Dulu hang tulang pun tak ada, apa pun tak ada, daripada air manis titik Tuhan boleh bagi jadi ada hang. Ini hang dah mati, tulang do ada, nak bagi jadi balik bukan dia susah bagi Tuhan. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Atas setiap yang Tuhan cipta itu Tuhan Maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala peringat manusia tentang benda ini. Firman Allah, wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'. Dan segala binatang ternakan, an'am itu kerbau, lembu, kambing, unta dan sebagainya, maka Tuhan jadikan dia manfaat bagi kamu semua. Tuhan buat binatang ni semua ada manfaat dia. Masjid ni kan dulu yang kita kata ada satu sahabat saya tanya, apa hal yang Tuhan pergi buat babi tu? Masjid ni kan masjid mana? Satu sahabat, dia kata satu orang bukan Islam tanya dia, kalau betul kata babi ni orang Islam tak boleh makan, dah Tuhan apa pergi buat babi buat apa? Dia kata. Dia kata benda tu tak boleh makan, tak usah buatlah, senang. Ada juga orang pergi tanya soalan macam tu. Kawan ni pun suspend nak jawab macam mana tu. Dia tanya saya. Saya kata Tuhan dia buat belaka. Dia buat benda yang boleh makan, tak boleh makan, dia buat belaka. Bukan kata Allah, kata zaman Nabi Adam AS dulu pun, Adam duduk dalam syurga dulu pun, Tuhan buat pokok apa? Pokok khuldi. Buat apa? Kalau dah tak bagi Adam dengan Hawa dekati pokok tu pun tak boleh, apatah lagi pergi makan buah dia. Tapi Tuhan buat juga pokok tu, buat apa? Tuhan buat sebagai nak test, sebagai nak uji, tengok dia buat, dia kata jangan dekat, nak tengok anak dekat ke dah. Kalau dekat, mana hal langgar perintah. Allah buat babi ni, walaupun dia tak bagi orang Islam ni pergi makan, bukan kata makan. Kalau pergi sentuh, boleh Imam Syafi'i kata kena sama. Kalau kita tak usah buat terus, senang. Dia kata tak, Tuhan buat nak tengok apa ramai orang Melayu nak pergi ke darah babi ni. Kalau hang pergi ke darah, mana hang langgar perintah Allah? Satu jawapan kan. Satu bekas student saya sekolah Irsyad dulu ni. Doktor pakar ortopedik lah ni. Dekat isu KM.
Dia main ada rumah minggu lepas. Main ada rumah, dia boleh nak main sembang benda ni. Dia kata, saya dengar dalam kuliah ustaz-ustaz sebut pasal babi ni, saya nak abang kat ustaz pasal babi. Apa nama abang pasal babi? Dah nak abang pasal babi. Dia kata, ustaz, dari segi kami ni, perubatan ni, dia kata, babi ni ustaz, dia permulaan kepada penciptaan benda-benda dalam perubatan. Macam mana? Dia kata, macam, okey ustaz, orang kencing manis serius, mereka kena injek insulin daripada babi. Ustaz tahu tak? Dia kata, dia nak beritahu ke ustaz. Dia kata, babi ni ustaz yang kata menatang kita tak boleh makan dia. Satu menatang yang Imam Syafi'i kata kalau sentuh pun sampai nak kena sama. Kalau mana-mana satu basah atau dua-dua basah. Babi ni ustaz, satu menatang yang sangat compatible, dia kata, dengan manusia ni. Sangat compatible, sangat sesuai. Jantung dia ustaz dengan jantung orang ni cukup, hampir sama. Tu tengok, Tuhan buat menatang tu, dia tak bagi kita makan dia, tapi barang organ dalam badan menatang ni kira cukup sesuai dengan manusia ni. Insulin pun nak kena ambil daripada dia, nak cucuk orang kencing manis, dia kata. Tapi itu permulaan. Kita yang jadi saintis, jadi apa Islam ni, bila kita dah jumpa dah insulin daripada babi ni sesuai untuk nak reduce kencing manis orang, kita kena cari alternatif berdasarkan kepada insulin babi tu. Kita cipta satu alternatif lain untuk dijadikan insulin kepada orang kencing manis, dia kata. Jadi maknanya babi ni ustaz ada guna juga, dia kata. Dia dijadikan asas kepada kita nak pergi cari alternatif tu, dia kata. Betul ustaz, saya bila duduk dalam bidang perubatan ni, dia kata, bila saya jumpa benda-benda ni, saya terbit di mulut ni, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Kawan doktor ortopedik bekas sekolah irsyad ni, kan, ma khalaqta hadza batila. Dia kata, ustaz duk mengajar dalam kelas dulu ni, yang tu dia kata ustaz, subhanallah, maha suci Allah, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak buat benda ni sia-sia, dia kata. Babi pun ada guna. Kita tak boleh makan, Tuhan kata tak boleh makan. Tapi apa yang ada kat dia tu boleh dijadikan asas kepada penciptaan benda baru. Oh, saya tadi jawapan baru, saya tak pernah dengar lagi dulu ni. Dia kata, ustaz bawa dalam kuliah. Saya kata tentu bawa lah, kalau orang tak suruh pun saya akan bawa. Nah, abang kata betul yang Quran kata tu. Tuhan tak buat benda ni sia-sia, cuma kita tak jumpa aja jawapan kepada benda tu. Kan? Kita balik ni, kita fikir ni Tuhan yang buat cicak ni buat apa? Buat menyemak je, buat berak lah rumah kita, duk buang tahi dia, duk berak kat atas kapet masjid. Kan? Tapi apa dia tu di sebalik Allah mencipta cicak tu, kena balik fikir lah. Kan? Setidak-tidaknya pahala kepada kawan yang kutip-tip cicak. Setidak-tidaknya. Adalah dia punya manfaat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah menjadikan binatang an'am, lembu, kerbau, kambing, unta ni semua, dia kata manfaat kepada kamu semua. Padanya boleh buat selimut daripada pakaian, selendang, daripada bulu-bulu binatang ternakan itu, dan manfaat daripada anak. Kan, orang bela daripada 2 ekor lembu tiba-tiba jadi 4, jadi satu kandang, 10 ekor, 15 ekor, 40 ekor. Itu manfaat. Itu punca pendapatan dan punca kekayaan dia. Dan ayam susu, dan juga dibuat kenaikan kenderaan menatang ni. Kan, kena anak, beranak-beranak mai kena jaundice, kena penyakit kuning. Allah ronda satu kampung cari susu kambing. Kan? Allah bagi jadi benda ni ada manfaat dia. Dijadikan kenderaan kan zaman dulu. Zaman dulu sebelum Morris Minor dulu ni. Sebelum Toyota Toyopet. Tuan pernah dengar nama Toyota Toyopet? Dulu Tasik Kelugok, Toyota Toyopet meja toge pagi-pagi. Kan dalam pekan Tasik Kelugok tu naik Toyota Toyopet, jual toge pagi-pagi. Sebelum ada Toyota, kereta tu pun sehuduh nama dia. Toyota Toyopet. Huduh Toyopet ni sehuduh nama dia. Kan? Sebelum ada dia tu, kereta lembu. Kereta lembu. Dulu kalau siapa dalam kawasan Tasik Gelugok ni pergi sampai Kampung Selamat, siapa ada kereta lembu, orang kaya. Ada kereta lembu, orang kaya.
Sampai dah habis dah orang tak pakai kereta lembu, gerek dia tu, tayar kereta lembu hak besi tu duk sandang di bekas padi dalam kampung. Nak abang kata masa tu itulah kenderaannya. Apatah lagi zaman Nabi SAW, unta segala apa, inilah kenderaan yang menjadi lori kontainer pada masa tu. Allah beritahu benda ni. Wa minha ta'kulun, bukan setakat dia boleh dibuat kenderaan, kulit dia boleh dibuat pakaian, dah bahkan kamu boleh makan dia. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Dan bagi kamu dan padanya, yakni pada binatang ternakan itu, boleh dibuat perhiasan. Syong tengok ni, kalau dalam ayat ni dia kata fiha jamalun. Syong tengok. Hanya Jauhari yang mengenal manikam. Dia berkata. Kan, orang ni kalau dia belah lembu, tengok lembu dia membiak tu, satu kepuasan bagi dia. Kita tak belah lembu, kita tak rasa apa lah. Orang yang belah lembu ni, lembu dia beranak tu, kepuasan bagi dia. Daripada 2 ekor jadi 5 ekor tu, kepuasan bagi dia. Kan, masing-masing orang ni dia hak duk buat kerja belah kucing saja, apa dah belah kucing. Dia fiha jamalun ni, dalam Quran ni kata ni, dia tengok kucing tu kepuasan bagi dia. Bagi mandi, shampoo kucing tu apa semua, bagi kucing tu duk berjalan tu, dia duk tengok tu kepuasan tu, yang sampai tak main masjid mengaji tu, duk syok tengok kucing tu. Kepuasan bagi dia. Buat sangkang pula depan rumah, buat sangkang buh kucing sampai 5-6 ekor apa semua. Lepas tu bau tai kucing pergi rumah sebelah. Berapa ramai dalam masyarakat kita hari ni berkelahi dengan jiran ni kerana tai kucing. Berkelahi. Dia belah kucing 5-6 ekor. Kucing apa dia lepas pada makan dia berak lah. Bau tai kucing tu dia tak mau pergi masuk dalam rumah dia, dia pasang kipas angin. Tembak pergi ke sangkang kucing ni, tembak pergi rumah sebelah. Jadi dia belah kucing, rumah dia tak busuk. Pasal kipas angin duk tembak pergi rumah sebelah. Kawan sebelah tu sampai nak buka tingkat sekepin pun tak boleh. Busuk satu rumah, putih kucing dia. Jadi tak bertegur siapa, tak bercakap kerana tik kucing ni. Tak nampak? Ni yang kata manusia. Jadi cerita-cerita ni ada yang kena, kawan mai dengar ni kena senyum betul lah. Dia kata, aku tak abang pun kau ustaz, macam mana ustaz tahu? Jadi duduk kawasan perumahan, rumah berkembang-kembang ni, boleh jiran jenis macam ni pening kepala. Hak anak duk kerja start motor dekat nak maghrib, wong duk test silencer motor dia. Kawan sebelah tu tutup pintu, tutup tingkap, tutup lubang telinga, tak boleh tahan. Macam mana? Tu sebab Nabi kata nak pergi beli rumah, tengok dulu siapa jiran kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka di antara tujuan Allah ciptakan ni, fiha jamalun, nak tengok bagi syok. Ketika kamu senangkan dia, petang-petang hari masuk kandang, ketika pagi kamu bawa keluar makan ke padang, dia kepuasan bagi tengok orang. Dia bawa lembu kambing dia pergi di padang duk makan tu, dia duduk sandang bawah pokok tengok tu, dia seronok. Dia seronok. Bagi orang yang tak belah lembu, dia tak seronok lah. Tapi bagi orang yang belah tu, dia seronok tengok lembu duk ragu rumput tu, dia seronok. Nikmat bagi dia. Allah ni, dia buat benda ni, dia sampai benda ni Tuhan sebut dalam Quran. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Dan menanggung, guna binatang ternakan ini untuk menanggung akan barang-barang berat kamu ke negeri yang tiada kamu sampai melainkan dengan susah diri. Buat kenderaan, angkut barang. Tiada boleh sampai dengan lain daripada menggunakan unta. Inna rabbakum laraufur rahim. Bahawasanya Tuhan kamu amat lemah lembut lagi amat sayang kepada kamu. Tuhan ni, dia bagi jadi benda ni kerana Tuhan sayang kita. Maka dia buat benda-benda ni boleh membantu dan meringankan kita. Tuhan buat benda ni. Wal khail, wal bighal, wal hamir latarkabuha wazinah. Dan Allah jadikan kuda dan bagal dan himar supaya kamu naik akan dia dan juga menjadi perhiasan. Bagal ni apa dia tuan-tuan? Bagal adalah hasil kacukan kuda dengan himar, dengan kaldai.
Kuda dengan himar, dia keluar main, baral. Nanti kadang-kadang cikgu mulut celupang ni, dia marah. Dia mengajar budak, benak, tak boleh nak mengaji kan. Baral betul hang ni kata, nanya baral ni. Dan memang baral ni pun adalah hasil kacukan yang tak cerdik. Baral. Dia kacukkan kuda dengan himar. Dia ada satu perbahasan hukum tahun ini. Kuda boleh makan tak? Kuda tu boleh lah makan rumput. Kita ni boleh tak makan kuda? Saya lagi salah faham ni pun satu punya leceh juga. Kuda ni boleh makan tak? Bukan maksudnya kuda tu boleh makan rumput ke tak? Kita ni boleh makan kuda tak? Kita boleh tak makan himar? Kita boleh tak makan baral? Kalau kata kuda boleh, apa sifat himar dengan baral tak boleh? Jadi orang itu jugalah, dia sepupu aja dua tu. Kan macam orang kata penyu boleh makan tak? Dia kata penyu tak boleh. Dah tu yang telur penyu hang duk balas ikut mana pula? Hang tu saya pun tak faham yang tu. Itu hang makan tak kan? Makan enggak lah. Diri tu lah kita ni. Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh makan. Kuda ke, himar ke, baral ke, tak boleh makan. Kita tak boleh makan daging kuda, tak boleh makan daging baral, tak boleh makan daging himar. Tak boleh. Kata Imam Abu Hanifah. Hujjah Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Kerana dalam ayat kita baca ni Allah sebut asin. Al-An'am, lembu, kebau, kambing, biri-biri, segala unta apa semua, Tuhan sebut satu. Tapi saja Tuhan sebut asin ni, yang kata binatang yang disebut sebagai khail, kuda, biral, baral dan juga hamir, himar. Tuhan sebut dalam ayat yang asing. Tujuan Tuhan sebut tu apa dia? Nak bagi tahu kata binatang ni tak boleh makan. Kata Imam Abu Hanifah. Kalau tidak, tak ada pasal Tuhan nak sebut dia asing. Bila Tuhan sebut asing tu, Abu Hanifah kata, Tuhan nak habang kat kita. Kata binatang ni, Allah buat dia untuk dijadikan kenderaan sahaja. Tidak boleh dibuat makan. Itu kata Imam Abu Hanifah. Bila disemak balik, oh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, dia tak makan tiga benda ni. Pasal apa? Pasal Ibnu Abbas macam Abu Hanifah kata. Dia berpendapat tiga binatang ni, kuda, himar dengan baral, Tuhan buat untuk dijadikan kenderaan dan tidak boleh dimakan. Maka Imam sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi ni, Abdullah bin Abbas, dia kata tak boleh makan tiga binatang ni. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, tiga mazhab ni, tiga imam ni kata kuda kita boleh makan daging dia, tapi hak dua lagi ni tak boleh. Alasan dia apa dia? Alasan dia hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik. Dia kata anna Rasul SAW ja'ahu ja'in faqala ukilat al-humur fasakata. Summa atahu thaniyah faqala ukilat al-humur fasakata. Summa atahu thalithah faqala ufniyat al-humur. Fa'amara munadiyan fanada fi an-nas inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah fa'ukfi'at al-qudur wa innaha latafuru bil lahmi atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. So tiga imam ni, Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal, berdasarkan hadis ni, dia kata satu hari mai satu orang tanya Nabi SAW, ukilat al-humur, bolehkah kita makan himar? Fasakata, Nabi senang. Nabi tak kata boleh, Nabi tak kata tak boleh, Nabi senang. Summa atahu tsaniyah, dia dah Nabi senang, balik dulu. Esok mai tanya yang sama juga, ukilat al-humur, ya Rasulullah, himar ni bolehkah sembelih buat gulai makan? Fasakata, Nabi senang juga. Nabi tak kata boleh, tak kata tak boleh. Summa atahu tsalisah, hari ketiga mai pula tanya Nabi lagi, ufniyat al-humur. Dia kata kalau macam tu, kalau kita ada belah himar,
kita bunuh pergi mampus gitu saja sudahlah. Rasa kata tak boleh makan ke apa, nak buat sengap ni tak boleh lah kot. Dia kata kalau lugu tu himar ni dia bila tua bunuh mati kambing. Fa amara munadiyan fanada fin nas. Nabi panggil satu orang sahabat, Nabi kata pergi bagi tahu dekat semua orang, innallaha wa rasulah yanhayanikum an luhumil humur. Allah Subhanahu wa taala bihabaq kat semua orang, Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan daging himar. Bihabaq dekat semua orang. Kata hadis tu fa ukfiat al-qudur. Bila dengar dia ni piduk abang semua ni nak bagi tahu Nabi suruh abang daging himar tak boleh makan. Bagi tahu ni daging himar tak boleh makan. Bila bihabaq macam tu, kata dalam hadis ni fa ukfiat al-qudur, maka periuk-periuk masak dituang terbalik. Wa innaha latafuru bil lahmi, sedangkan periuk itu penuh dengan daging-daging kaldai. Maknanya dalam masyarakat tu duk makan daging kaldai ni. Bila Nabi habaq kata tak boleh makan, hak tengah duk masak atas dapur tu depa pituang, benda ni tak boleh. Hadis tu hadis Al-Bukhari. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis ni, dia kata apa? Himar tak boleh makan. Manakala sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humur. Pada hari perang Khaybar, Nabi mengisytiharkan bahawa daging kaldai tidak boleh makan. Wa rakhasa fi luhumil khayl, tetapi diberi kelonggaran untuk makan daging kuda. Kelonggaran untuk makan daging kuda. Kelonggaran ni maksudnya apa? Tak usah makan lagi bapak. Bukan kata tak boleh, dia dibolehkan, dilonggarkan untuk makan. Maksudnya dah tak ada apa dah, melainkan kuda je ada, makanlah. Tapi kalau ada halal makan halal lah, kuda ni tak usah. Begitu maksudnya. Hadis itu riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah, wa 'alallahi qasdus sabil, dan atas Allah Subhanahu wa taala itu menyata dan menerang akan jalan-jalan agama yang betul. Minha hair, dan setengah daripada jalan agama itu menyimpang daripada jalan kapiak dengan tiada ketahui secara tidak sedar. Walau syaa lahadakum ajma'in, dan jika Allah hendak, nescaya Allah hidayah akan kamu sekalian ke jalan agama, maka kamu dapat hidayah kepadanya dengan pilihan kamu sendiri. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung ayat 10. Huwallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Lepas ni dia nak mai cerita pasal pertanian pula. Dia nak mai cerita tentang pertanian. Dia nak cerita pasal pokok-pokok, dan pokok yang akan menjadi pilihan selepas ni ialah pokok zaitun, an-nakhil, pokok kurma, wal a'nab, dan juga pokok anggur. Apa kelebihan benda-benda ni? Yang kata pokok zaitun tu, apa kelebihan dia? Kita pergi negeri Arab. Oh, pokok zaitun saja-saja. Kan? Saya pergi Jordan baru ni. Panjang-panjang jalan pokok zaitun. Sampai dekat depan Ashabul Kahfi pun pokok zaitun. Tour guide tu kata ni harus cerita kelebihan pokok zaitun, bagi daun suruh pokok makan, apa bagi buah makan-makan, pakai muka-muka kan. Apa cerita tentang pokok zaitun ni? Dia ada cerita dia. Heran kan? Quran sebut dia. Wattini waz zaitun. Oi, hebat zaitun ni. Apa kelebihan pokok zaitun ini? InsyaAllah kita tengok dalam kuliah yang akan datang. Macam mana kelebihan honey, madu. Begitulah ada kelebihan zaitun ini. Allah bila dia pilih untuk sebut benda-benda ni tentu ada kelebihan dia. Dan insya-Allah kita akan tengok. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك
أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.